Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syakirin binti Syamsuddin, pemegang kad matrik D19100885. Nama saya Nasyara binti Rofi, memegang nombor matrik D19101177. Nama saya Nur Zafira binti Nur Azam, memegang kad matrik M nombor D19102554. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tentang satu kajian kes ke atas kanak-kanak berklasifikasi keperluan khas jenis autism. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Kanak-kanak berkeperluan khas merujuk pada kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza dan fokus yang tinggi berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Selain daripada itu, kanak-kanak yang tergolong dalam kategori ini adalah kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Mereka memiliki ciri-ciri perkembangan tertentu yang berbeza daripada kanak-kanak yang normal menyebabkan mereka ni tadi tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sistem pendidikan aliran utama iaitu sistem pendidikan yang dirujuk kepada kanak-kanak yang normal. Seterusnya, mereka ni memerlukan pendidikan khas yang menekankan kepada kebolehan, fungsi, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari serta berjaya dalam kehidupan. Seterusnya, menurut Jamilah K.A. Muhammad 2005, kanak-kanak khas definisikan sebagai kanak-kanak luar biasa dalam aspek ciri-ciri mental, keupayaan sensori, keupayaan komunikasi, tingkah laku sosial ataupun ciri-ciri fizikal. Kanak-kanak ini mempunyai tingkah laku tersendiri mengikut jenis keluarbiasaan atau kecacatan yang dialami. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak ini agak berbeza berbanding dengan kanak-kanak yang biasa. Seterusnya, menurut Farrell dan Ainscow 2003, kanak-kanak berkeperluan khas ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam aspek pembelajaran yang memerlukan peruntukan pendidikan khusus. Kanak-kanak itu dikatakan menghadapi masalah dalam aspek pembelajaran jika mereka mempunyai masalah pendidikan yang nyata dan signifikan berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya. Baik, kita teruskan lagi dengan latar belakang individu. Kajian kes yang kami lakukan adalah berdasarkan anak lelaki pasangan suami isteri Puan Azinah dan Encik Muhammad Hairul. Baik, pertama sekali, kanak-kanak ini bernama Muhammad Mirza Helmi bin Muhammad Hairul. Dia dilahirkan pada 25 Disember 2015. Berbangsa Melayu, beragama Islam, anak bongsu kepada 3 orang adik-beradik, dilahirkan di Hospital Tunku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Kini dia tinggal di Tampin Negeri Sembilan. Baiklah, kanak-kanak ini didiagnosis mild autism seawal usianya 3 tahun. Dia tidak boleh bersekolah di tadika biasa seperti kanak-kanak yang lain kerana dia tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru mengajar di hadapan. Selain daripada itu, dia perlu dimasukkan ke sekolah yang bersesuaian seperti ke play school bagi tujuan untuk mengajarnya cara bergaul dengan kanak-kanak yang lain. Menurut ibunya, sewaktu dia berusia 3 tahun, dia dihantar di taska fantasi iaitu taska yang mengambil dan mengajar kanak-kanak berkeperluan khas autism. Mirza juga merupakan kanak-kanak yang sangat memilih bab makanan. Dia hanya makan makanan yang dia gemari saja, contohnya nugget McD dan nasi ayam. Dia juga tidak makan makanan yang pedas. Baiklah, kita masuk pada jenis klasifikasi keperluan khas. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan tentang autism. Autism ni adalah berasal daripada satu perkataan bahasa Greek iaitu autos yang bererti diri sendiri dan ismi yang bererti aliran. Ini bermakna autism membawa maksud keadaan yang menyebabkan kanak-kanak tu menumpu perhatian dalam dunia yang sendiri. Autism adalah kategori ketidakupayaan khusus yang dicirikan dengan gangguan dalam komunikasi, interaksi sosial, gangguan deria, pola bermain dan perilaku emosi. Gejala autism ni dapat dilihat sebelum kanak-kanak berusia 3 tahun. Keadaan ini dialami di sepanjang kehidupan kanak-kanak itu. Baiklah, terdapat 3 kategori autism iaitu autism ringan, autism sederhana dan autism berat. Untuk autism ringan, iaitu autism yang dihadapi oleh adik Mirza ni, autism jenis ini masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Selain daripada itu, dia boleh memberikan sedikit respon ketika namanya dipanggil, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka dan dalam komunikasi pun masih boleh dilakukan secara dua hala meskipun hanya sesekali. Seterusnya, tindakan-tindakan yang dilakukan seperti memukul kepalanya sendiri, menggigit kuku, gerakan tangan yang stereotipik dan sebagainya masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah. Untuk tahap sederhana,
merujuk kepada kanak-kanak yang menunjukkan sedikit kontak mata namun ia tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif ataupun hyperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh dan mengganggu motorik dan stereotipik. Cenderung untuk dikendalikan tetapi masih boleh diusahakan. Bagi tahap berat pula, menunjukkan sedikit kontak mata namun ia tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Biasanya, anak autism kategori ini akan memukul-mukul kepalanya ke tembok secara berulang dan terus-menerus tanpa berhenti. Ketika ibu ataupun bapa berusaha untuk mencegah, namun anak tidak memberi respon dan tetap melakukan. Walaupun berada dalam keadaan dipeluk oleh ibu ataupun bapa, mereka tetap memukul kepalanya. Mereka akan berhenti setelah mereka berasa letih dan kemudiannya tertidur sendiri. Baiklah, saya akan menerangkan tentang karakteristik, ciri-ciri atau simptom yang ada pada kanak-kanak bernama Mirza. Okey, pertama, tidak mengenali perkara yang berbahaya dalam kehidupan seharian. Di mana Mirza ini dia tidak mengenali ataupun dia tidak tahu tentang perkara yang bahaya seperti objek yang tajam. Contohnya gunting, pisau, dia tidak tahu benda-benda itu semua tajam. Selain itu, dia juga tidak tahu bahawa melintas jalan raya juga merupakan sesuatu yang bahaya dan dia tidak boleh melintas seorang diri. Kedua adalah penggunaan kemahiran motor kasar dan motor halus yang tidak sekata. Dia tidak boleh melakukan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor kasar seperti kanak-kanak lain. Contohnya menendang bola menggunakan kaki, serta tidak mampu untuk membaling dan menangkap bola. Mirza juga tidak boleh melakukan aktiviti yang seperti itu. Manakala bagi kemahiran motor halus pula, dia tidak mampu untuk melukis dengan normal seperti kanak-kanak lain. Contohnya, dia tidak boleh melukis pada garis yang lurus ataupun garis yang bulat. Dan dia tidak boleh menggunakan gunting untuk memotong kertas. Seterusnya, tidak boleh menerima perubahan baru secara mendadak dan suka pada rutin, di mana contohnya seperti pergi ke taska, dia sudah selesa dengan seseorang guru tersebut, tiba-tiba pemilik taska itu mengubah guru tersebut kepada guru yang lain. Di sini Mirza tidak suka akan perkara itu, kerana dia berasa selesa dengan guru yang pertama itu dan tidak mahu ditukar dengan orang lain. Seterusnya, menunjukkan keinginan terhadap sesuatu melalui isyarat tangan. Seseorang kanak-kanak autism seperti Mirza, dia tidak menunjukkan perkembangan bahasa seperti kanak-kanak lain di mana dia tidak boleh bertutur. Mirza menggunakan isyarat tangan untuk berkomunikasi dengan sesiapa, misalnya dia lapar dan mahu makan, dia akan menunjukkan tangannya ke arah meja makan ataupun pergi ke meja makan untuk memaklumkan bahawa dia sedang lapar. Akhir sekali, bertingkah laku hyperaktif yang boleh dikawal. Mirza adalah merupakan kanak-kanak yang sangat aktif tetapi mampu mendengar kata sewaktu melakukan aktiviti permainan yang berterusan. Contohnya ketika dia sedang bermain, tiba-tiba ibunya memanggilnya untuk mandi atau memberikan sesuatu yang digemarinya, dia boleh respon kepada panggilan tersebut. Dan seterusnya, jika kita melakukan perkara yang tidak disukai oleh Mirza dan dia akan mengamuk, kita boleh kawal perkara tersebut dengan membawa dia mandi atau memberikan aktiviti permainan yang disuka. Isu atau masalah yang dihadapi oleh individu tersebut seperti Mirza. Terdapat 3, iaitu speech delay, di mana dia mengalami masalah lambat bertutur dan ini membuatkan dia susah untuk memberitahu tentang keinginannya. Perkara ini juga membuatkan dia tidak dapat untuk pergi ke sekolah biasa seperti kanak-kanak normal. Seterusnya, tidak boleh menerima pembelajaran biasa. Masalah yang dihadapi adalah dari segi pembelajaran yang sukar sedikit bagi dia kerana dia tidak seperti kanak-kanak lain. Walaupun tidak boleh untuk bercakap, dia memahami apa yang diperkatakan oleh orang lain seperti ahli keluarganya ataupun gurunya. Seperti kita memberitahu dia tentang sesuatu perkara, dia boleh pergi ambil benda tersebut ataupun dia boleh melakukan perkara tersebut. Seterusnya adalah tantrum.
boleh mengamuk ataupun tenteram jika buat perkara yang tidak disukai oleh Mirza seperti memarahinya dengan menggunakan suara yang kuat. Tetapi kita boleh memujuk dia dengan cara membawa dia pergi mandi ataupun mengurut ataupun memberi perkara yang disuka seperti coklat. Seterusnya adalah pendidikan tentang untuk mereka lah seperti Mirza. Pada awal-awal pada usia 3 tahun hingga 6 tahun, dia pergi ke Taska Fantasi di Tampin. Taska itu merupakan taska swasta tetapi berdaftar di bawah JKM dari tahun 2012. Taska ini menyediakan aktiviti yang menarik, learn through play. Selain itu, pihak Taska juga menerima kanak-kanak autism untuk program Play School. Seterusnya, program pendidikan khas integrasi di mana pada umur 6 tahun sekarang Mirza pergi ke sana. Program pendidikan khas ataupun PPKI, program yang diwujudkan oleh KPM khususnya untuk murid berkeperluan khas. PPKI ini dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Di setengah tempat PPKI ini dimulakan dengan murid yang berumur 5 tahun. Dan tempat ini menerima kanak-kanak OKU seperti Mirza. Sekian, terima kasih. Kita teruskan dengan Pusat Terapi dan Little Genius. Universiti Teknologi Malaysia dengan kumpulan pewarna Sendian Berhad telah menubuhkan pusat terapi dan pembelajaran Little Genius yang bertujuan memberikan fokus kepada aktiviti terapi pembelajaran kanak-kanak yang berkeperluan khas iaitu autism. Seterusnya, Kids for Kids Special School. Satu, sekolah menawarkan persekitaran rangsangan pendidikan yang direka bagi menyokong kanak-kanak semuda 18 bulan sehinggalah 18 tahun. Dan seterusnya, kurikulum Kids for Kids dirancang supaya sesuai dengan perkembangan kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas yang diajar di dalam bilik darjah yang selamat dan sesuai dengan usia. Kita teruskan dengan lain-lain maklumat. Punca sebenar autism masih tidak dapat diketahui sehingga ke hari ini, tetapi terdapat beberapa teori mengatakan faktor genetik memainkan peranan yang penting menyebabkan berlakunya permasalahan autism kepada kanak-kanak. Antara punca yang berlakunya autism ialah faktor genetik. Pengaruh virus yang dihadapi oleh ibu semasa hamil seperti rubella, tosos, hepa, pemakanan yang tidak berzat, pendarahan, keracunan makanan juga mempengaruhi pertumbuhan sel otak yang dapat menyebabkan fungsi otak bayi yang dikandung terganggu terutamanya dalam aspek pemahaman, komunikasi dan interaksi. Seterusnya, akibat pencernaan. Makanan seperti susu berasaskan haiwan dan tepung gandum tidak dapat dicernakan dengan baik, menyebabkan protein daripada pemakanan tersebut tidak berubah menjadi asid amino ataupun peptide iaitu bentuk rantaian yang mana akhirnya dibuang melalui air kencing. Walaupun autism dipercayai berlaku disebabkan oleh faktor genetik, kajian juga mendapati bahawa autism mungkin disebabkan persekitaran luaran semasa dalam rahim ibu atau juga selepas kelahiran. Langkah-langkah pencegahan: mengambil multivitamin. Ibu-ibu yang mengandung dinasihati supaya mengambil 400 mikrogram asid folik untuk mengelakkan kecacatan kelahiran. Walaupun tidak jelas sama ada ia dapat membantu mengelakkan autism, tetapi tidak ada salahnya jika mengambil vitamin. Seterusnya, elakkan pil antidepresan. Ubat antidepresan boleh meningkatkan risiko anak anda untuk mendapat autism sekiranya anda mengambil pil ini semasa anak anda dalam kandungan. Ketahui sama ada terdapat alternatif lain untuk merawat kemurungan kerana kemurungan yang tidak dirawat mampu memberi kesan terhadap anak anda pada masa hadapan. Dan penjagaan pranatal. Pastikan ibu makan makanan yang sihat, berkhasiat, elakkan jangkitan, selalu ceria dan gembira, berehat dengan baik dan pastikan
juga ibu menjalani pemeriksaan yang kerap untuk meningkatkan peluang untuk melahirkan bayi yang sihat. Secara kesimpulannya, permasalahan autism ini semakin meningkat dalam kalangan kanak-kanak. Dengan ini, pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Ini kerana kanak-kanak autism memerlukan rawatan yang terperinci dan pemeriksaan fizikal serta penilaian perkembangan intelek dan emosinya. Kaunseling dan intensif diperlukan untuk meningkatkan kemampuan ibu bapa melatih dan memberi rawatan kepada anak-anak mereka. Ini memerlukan kesabaran, pengorbanan masa, tenaga dan kewangan. Kepada guru-guru, tindakan dan kaedah yang sesuai hendaklah diaplikasikan dan direalisasikan bagi mengelakkan kanak-kanak penghidap autism ini daripada berterusan dengan kepelbagaian masalah yang mereka timbulkan serta dapat mengawal dan membantu mereka dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih.